Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kami dari kumpulan 17 akan mengupas tentang isu-isu berkaitan industri hiburan di Malaysia. Sedikit pengenalan mengenai industri hiburan. Manusia sudah menjadi lumrah di dalam hidupnya adalah untuk berhibur. Hiburan menjadi salah satu aktiviti yang dilakukan oleh setiap orang bagi menghilangkan rasa bosan dan melepaskan tekanan yang ada. Disebabkan oleh manusia lebih suka untuk berhibur, maka pihak-pihak yang terlibat dalam bidang industri ini mewujudkan sebuah industri hiburan bagi memenuhi cita rasa setiap orang dalam berhibur. Pihak industri ini mahu kepada keuntungan melalui hiburan dan mereka menghasilkan pelbagai jenis hiburan kepada setiap orang yang mana berjaya menarik minat mereka. Maka tidak hairanlah industri hiburan ini terus berkembang ke serata dunia termasuk negara kita Malaysia. Malaysia juga mempunyai industri hiburan yang tersendiri bagi menjana ekonomi khususnya kepada pihak yang terlibat dalam bidang ini. Seterusnya kita pergi kepada konsep hiburan. Hiburan merupakan suatu perkara yang disenangi oleh naluri insan. Kebanyakan manusia menjadikan hiburan ini sebagai saluran kreativiti yang mencerminkan gambaran pemikiran, emosi dan inovasi manusia. Hiburan juga merupakan gabungan keindahan seni, kehalusan bahasa dan keunikan budaya manusia yang mampu mententeramkan jiwa dan melahirkan kegembiraan. Hiburan juga merupakan satu fitrah semula jadi kepada manusia, terutamanya ketika hati seseorang itu berasa sunyi sepi dan menginginkan ketenangan. Okey, baik. Di Malaysia boleh dikatakan sebagai salah satu negara yang kaya dengan industri hiburan. Antara industri hiburan yang terdapat di Malaysia ialah industri muzik, industri perfilman, industri rancangan televisyen dan juga industri permainan video. Okey, seterusnya kita pergi kepada isu-isu yang berkaitan dengan industri muzik di Malaysia. Di Malaysia, muzik adalah sebahagian daripada seni dalam budaya masyarakat berbilang bangsa dan etnik. Ia teranyam dalam fabrik budaya sehingga dari satu segi muzik tidak boleh dipisahkan dalam masyarakat sejak kewujudan masyarakat dan etnik berkenaan. Antara faktor yang menyebabkan tercetusnya isu di dalam industri hiburan ialah disebabkan oleh penglibatan suara wanita mengalunkan nyanyian dan nasyid. Menurut Dr. Fitri Haris di dalam kajiannya yang bertajuk This is Nasyid menjelaskan bahawa suara wanita bukanlah haram sebagaimana sangkaan ramai pihak, yang mana ramai pihak menyangka bahawa suara wanita itu aurat dan sebagainya. Akan tetapi ia boleh jadi haram dalam beberapa keadaan tertentu seperti suara yang menggoda dan menaikkan nafsu lelaki. Apa yang dikatakan menggoda ini turut melibatkan lirik dan penampilan wanita itu. Walau bagaimanapun, isu suara wanita dan nyanyian wanita adalah isu yang diperbahaskan oleh para ulama dan dalam hal ini mereka berbeza pandangan. Di dalam artikel Al-Kafi lil Fatawi diterangkan bahawa suara wanita bukanlah aurat pada asasnya, namun suara mereka boleh jadi aurat jika mendatangkan gairah kepada lelaki. Seterusnya kita pergi kepada impak isu industri muzik kepada masyarakat. Kerakusan dan kelalaian dalam industri muzik sudah pastinya membawa kepada impak yang negatif kepada masyarakat. Antaranya ialah generasi muda akan terpengaruh dengan budaya yang tidak bermoral. Sebagai contoh, lirik-lirik lucah yang terkandung di dalam lagu sesebuah konsert atau di corong-corong radio akan memberi kesan yang buruk kepada kepribadian pendengar, khususnya anak-anak muda yang lebih cenderung minatnya kepada nyanyian. Lirik-lirik lucah yang ditambah pula dengan pergaulan bebas akan menyemarakkan lagi nafsu pendengar yang akhirnya membawa kepada penzinaan. Selain itu, impak kepada masyarakat yang seterusnya ialah membuka
ruang kepada kaum lelaki untuk melakukan jenayah seksual. Wanita-wanita yang mengalunkan lagu di konsert-konsert dengan memakai pakaian yang menjolok mata dan gaya-gaya yang menaikkan nafsu syahwat akan terdedah kepada gangguan seksual para lelaki yang terkesan dengan kegairahan penampilannya. Seterusnya kita pergi kepada cadangan dan penyelesaian. Dalam berdepan dengan isu ini, kita mestilah bijak memilih antara yang buruk atau yang baik kerana itulah sebaik-baik penyelesaian. Muzik yang berfungsi sebagai hiburan boleh berubah hukum mengikut keadaan semasa. Oleh sebab itu, seni muzik sering mendapat perhatian para ulama kerana kedudukan seni muzik ini sering mengalami proses perkembangan dan arus kemodenan mengikut tempat dan masa. Maka sejajar dengan itu, para ulama sangat prihatin dalam menangani kebebasan seni muzik yang sangat berleluasa dengan mengemukakan fatwa-fatwa semasa sebagai batas umat Islam daripada terleka dan lalai dengan hiburan seni muzik ini. Seterusnya ialah isu berkaitan industri hiburan filem di Malaysia. Filem merupakan salah satu media yang sangat popular di negara Malaysia. Pada awalnya, industri filem tidak berkembang sebagai satu industri yang besar. Namun, pada masa kini, filem dikatakan sebagai saluran media hiburan yang paling berjaya, sehinggakan ianya sudah sebati dengan kehidupan sosial manusia. Filem didefinisikan sebagai sebuah wahana kreatif yang bersifat perbincangan serta melibatkan idea dan pemikiran, analisis, kritikan, fungsi matlamat dan pelbagai-bagai kemahiran dan kepakaran. Filem-filem yang ditayangkan banyak memberikan kesan-kesan yang baik melalui jalan penceritaannya. Namun, terdapat juga banyak kesan-kesan buruk kepada masyarakat daripada filem-filem yang ditayangkan. Oleh itu, terdapat pelbagai isu-isu yang timbul dalam industri filem yang menjadikan filem ini menjadi satu perkara yang sering dibincangkan oleh para ulama dan para ilmuwan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tercetusnya isu ini. Antaranya ialah disebabkan terdapat filem-filem yang mempunyai unsur-unsur keganasan, seperti keganasan fizikal yang merujuk kepada keganasan yang melibatkan anggota badan ataupun kekerasan yang menggunakan anggota badan. Sebagai contohnya, filem KL Gangster banyak menayangkan aksi-aksi keganasan yang berbentuk fizikal seperti tumbuk-menumbuk, bunuh-membunuh dan sebagainya. Faktor yang seterusnya ialah jika kita lihat filem-filem yang dihasilkan dan ditayangkan di Malaysia hari ini, banyak filem yang mendedahkan aurat dan berlakunya pergaulan bebas. Terlalu banyak adegan-adegan filem Malaysia yang mendedahkan aurat, terutamanya daripada golongan wanita. Hampir kesemua filem yang dikeluarkan, terdapat pelakon wanita yang mendedahkan aurat ketika berlakon. Selain itu, pergaulan bebas juga sangat berleluasa dalam filem-filem seperti filem percintaan. Antara contohnya ialah cerita yang menayangkan tentang percintaan, iaitu filem 7 Hari Mencintaiku, di mana filem ini banyak babak-babak ataupun adegan yang berlakunya persentuhan di antara lelaki dan perempuan. Isu industri hiburan filem ini banyak memberikan impak kepada masyarakat. Antaranya ialah masyarakat mudah terpengaruh dengan keganasan. Disebabkan pengaruh dengan unsur-unsur keganasan dalam filem, ia telah memberi kesan kepada tingkah laku masyarakat. Tambah-tambah lagi, golongan muda ataupun remaja yang kian pesat meningkatkan umur, di mana akan menghadirkan rasa ingin mencuba sesuatu yang baru apabila melihatnya. Impak seterusnya ialah melahirkan masyarakat yang tidak bermoral dan bergejala sosial. Antara contoh tidak bermoral ialah gangsterism, penyalahgunaan dadah, seks bebas, merokok, vandalism, konten sekolah dan banyak lagi. Filem-filem seperti KL Gangster yang mempunyai adegan gangsterism akan menerapkan unsur tersebut kepada masyarakat yang menonton. Cadangan dan penyelesaian kepada isu industri hiburan filem di Malaysia ialah kerajaan haruslah menetapkan satu garis panduan terhadap penghasilan filem. Sebagaimana yang kita tahu, dalam negara Malaysia terdapat garis panduan penghasilan filem. Sebagai contohnya, dalam garis panduan tersebut, kerajaan haruslah menekankan dalam bahagian keagamaan dan sosio-budaya kerana ia akan memberikan impak yang besar kepada masyarakat jika filem yang salah ditayangkan.
Seterusnya ialah mengeluarkan filem-filem yang mematuhi syariat Islam. Filem yang mematuhi syariah ialah gaya lakonan dan pemaparan pakaiannya yang tidak melanggar syariah. Sebagai contohnya ialah setiap pelakon harus memakai pakaian yang menutup aurat ketika waktu penggambaran, tidak kira lelaki maupun perempuan. Dalam filem tersebut, tidak boleh ada adegan-adegan yang mempunyai gejala sosial yang bebas seperti pergaulan yang bersentuhan antara lelaki dan perempuan, seks bebas dan sebagainya. Seterusnya kita akan masuk kepada isu kontemporari berkaitan industri hiburan permainan video. Sedikit pengenalan, permainan video ini mendapat sambutan hangat terutama golongan muda yang ingin mencari kepuasan di dalam hidup. Permainan video ini dianggap satu hiburan kerana ia membuatkan seseorang itu menghilangkan rasa bosan. Pada zaman perkembangan teknologi moden ini, permainan video ini senang didapati terutamanya di dalam peranti pintar seperti telefon pintar. Terdapat banyak permainan video yang menjadi kesukaan golongan muda masa kini, antaranya seperti PUBG, Mobile Legends, Call of Duty dan sebagainya. Setiap permainan video ini mempunyai ciri yang berbeza dan ada di antara permainan video tersebut tidak sesuai kepada golongan kanak-kanak. Seterusnya kita akan masuk kepada isu-isu yang tercetusnya isu ini. Yang pertamanya sekali ialah isu industri hiburan permainan video mempunyai banyak elemen-elemen negatif seperti penghinaan terhadap agama. Kita akan menyentuh sedikit mengenai isu permainan video PUBG yang baru-baru ini dunia digemparkan dengan isu kemaskini permainan tersebut yang mana menambah elemen penyembahan di dalamnya. Dalam game ini, pemain perlu melakukan penyembahan pada patung yang disediakan. Selepas itu, mereka akan mendapat ganjaran berbentuk senjata. Menurut laporan berita The Weeks 4 Jun 2020, Dr. Bassam Al-Shati, Profesor Kepercayaan di College of Sharia, Kuwait University, mengatakan bahawa permainan video memang mempunyai banyak kebaikan dan keburukan. Tetapi PUBG telah melanggar kepercayaan Islam apabila menyuruh pemain sujud dan tunduk kepada berhala. Ini dibimbangi akan memensongkan akidah. Menurut laporan Muslim Council of Hong Kong MCHK bertarikh 11 Jun 2020, Dr. Rashid Al-Alimi, Profesor di Kolej Pendidikan Asas pula mengatakan bahawa permainan ini berbahaya bagi umat Islam kerana mengketengahkan politisme kepada pemain dan dapat membangunkan generasi yang tidak mengenal tauhid atau rukun Islam yang menyatakan keesaan Allah Subhanahu Taala sebagai pencipta alam semesta. Seterusnya kita akan masuk kepada impak isu ini kepada masyarakat, yang mana akan lahir satu golongan di dalam masyarakat yang lalai akan tanggungjawab terhadap diri dan juga agama. Manusia diberikan tanggungjawab masing-masing, tidak kira sebagai seorang anak, ibu bapa, pemimpin dan sebagainya. Tanggungjawab itu perlulah dilaksanakan dengan sebaik mungkin kerana ia akan dipersoalkan di hari akhirat nanti. Kebanyakan golongan muda menghabiskan masa 3 hingga 7 jam hanya dengan bermain permainan video sahaja berbanding dengan membuat aktiviti yang lebih berfaedah dan juga lebih sihat. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahawa jika seseorang itu menghabiskan masa selama itu dengan bermain permainan video, sudah pasti mereka akan mengabaikan tanggungjawab mereka yang lain seperti seorang anak mengabaikan tanggungjawabnya kepada ibu bapa mereka. Kemudian jika menyentuh dari aspek agama, budaya melewatkan dan meninggalkan solat juga akan berlaku dalam masyarakat kerana mereka lebih mementingkan permainan video berbanding solat, yang mana solat itu merupakan suatu kewajipan bagi setiap muslim. Seterusnya, cadangan dan penyelesaian terhadap isu ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk dengan mendekatkan diri kepada agama merupakan salah satu cara yang paling efektif bagi membendung masalah ini. Agama merupakan satu perkara yang penting di dalam kehidupan manusia. Golongan-golongan muda seperti ini perlu didedahkan dengan agama pada peringkat awal agar perbuatan mereka sentiasa berlandaskan agama. Dengan adanya pendedahan agama ini, mereka juga dapat menilai baik dan buruk sesuatu perkara. Isu industri hiburan yang seterusnya ialah isu yang berkaitan dengan rancangan televisyen. Rancangan televisyen merupakan sesuatu yang ditonton di televisyen sama ada dalam bentuk siaran tunggal ataupun pada kebiasaannya dalam bentuk bersiri. Di Malaysia terdapat pelbagai rancangan televisyen yang disiarkan pada setiap masa dalam seharian seperti drama-drama Melayu, rancangan lawak jenaka dan juga iklan. Bidan penyiaran televisyen mempunyai tarikan istimewa mendedahkan maklumat, hiburan dan komersial. Akan tetapi, kerancangan penyiaran rancangan televisyen tersebut telah menimbulkan pelbagai isu yang tidak disenangi oleh pelbagai pihak seperti institusi keluarga dan masyarakat oleh sebab beberapa kesan buruk yang dibawa oleh sesuatu rancangan yang disiarkan. Tidak dinafikan bahawa penyiaran rancangan televisyen
memberi manfaat kepada penonton. Akan tetapi di sebalik manfaat tersebut terselit beberapa kesan buruk kepada penonton sehingga tercetusnya beberapa isu dalam kalangan penerbit dan masyarakat. Isu-isu yang timbul adalah disebabkan oleh beberapa faktor, antaranya ialah waktu penyiaran sesebuah tayangan adalah amat tidak sesuai. Sebagai contoh, tayangan drama Melayu yang sangat mendapat sambutan dalam kalangan orang-orang muda pada pukul 7, iaitu sekitar waktu maghrib. Sebagai contoh, drama yang bertajuk 7 Hari Mencintaimu, Bidadari Kiriman Tuhan dan banyak lagi. Lantaran itu, dengan penyiaran drama Melayu pada waktu tersebut, maka akan membawa kepada pengabaian tanggungjawab sebagai seorang Muslim, kerana pada ketika itu umat Islam digalakkan untuk mengisi masa dengan aktiviti-aktiviti kerohanian seperti solat maghrib, mendengar tazkirah dan membaca Al-Quran. Tambahan pula, waktu maghrib merupakan waktu yang paling singkat. Selain itu, perkara yang mencetuskan isu dalam industri rancangan televisyen juga ialah terdapat unsur-unsur yang tidak sesuai untuk ditayangkan, seperti aksi-aksi yang berunsur keganasan dan pornografi di dalam sesebuah drama yang mana sangat tidak sesuai ditonton, khususnya oleh remaja, yang mana akan meninggalkan kesan buruk kepada mereka. Menurut seorang pengkaji yang bernama Zaliha Yaakob, dalam kajiannya yang bertajuk Pengaruh Keganasan dalam Media Terhadap Tingkah Laku Agresif Remaja, menyatakan bahawa kesan daripada pengaruh media yang tidak bertanggungjawab menyebabkan standard moral remaja di Asia semakin merosot. Di samping itu, faktor yang mempengaruhi timbulnya isu kepada industri rancangan televisyen juga ialah kandungan pengisian yang tidak langsung mendatangkan manfaat kepada penonton. Menurut seorang pengkaji, di dalam artikelnya telah menyatakan bahawa sajian televisyen yang berbentuk rancangan reality TV dari pagi hingga ke malam setiap hari akan menyebabkan pemikiran masyarakat, khususnya golongan muda, terencak kerana hiburan kosong yang disogok. Beliau juga berkata bahawa lambakan rancangan reality TV yang berkiblatkan hiburan tanpa sepadan telah menenggelamkan rancangan reality TV yang memberi manfaat pengisiannya. Natijahnya, hiburan yang melampau tidak langsung memberi impak yang positif kepada penonton, malah meninggalkan kesan yang negatif seperti membazir masa dan sebagainya. Seterusnya, impak kepada masyarakat berdasarkan isu industri hiburan rancangan reality TV. Masyarakat akan menjadi lalai terhadap tanggungjawab mereka. Contoh mudah yang dapat diambil ialah tayangan rancangan drama pada waktu maghrib, yang mana menyebabkan orang yang menontonnya terlewat untuk menunaikan solat maghrib kerana terlampau lalai dalam menonton televisyen. Waktu maghrib adalah waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukannya waktu untuk berhibur. Rancangan drama pada waktu maghrib ini menjadi satu fenomena masyarakat negara ini. Sebab itulah drama ini meninggalkan kesan buruk terhadap masyarakat. Cadangan penyelesaian isu industri hiburan rancangan reality televisyen di Malaysia seperti drama televisyen pukul 7 yang disiarkan pada waktu maghrib. Cadangan penyelesaian pada isu ini ialah menukarkan waktu penyiarannya pada waktu yang lebih sesuai. Misalnya mengubah waktu asal daripada maghrib pada waktu yang lebih sesuai, iaitu selepas isyak, di mana waktu tersebut merupakan waktu orang berehat meluangkan masa dengan keluarga untuk menonton televisyen. Cadangan yang seterusnya ialah menggantikan rancangan tersebut dengan rancangan yang berbentuk ilmiah ataupun hiburan yang berbentuk ilmiah. Antara rancangan yang ilmiah yang disarankan adalah seperti rancangan kuliah maghrib, ceramah-ceramah agama, pencetus ummah, da'i Nusantara dan lain-lain yang berbentuk ilmiah. Kesimpulannya, Islam membenarkan umatnya untuk berhibur, akan tetapi umat Islam perlu memilih setiap hiburan itu sama ada ia berlandaskan syarak ataupun tidak. Bagi pihak industri hiburan pula, disarankan agar sentiasa merujuk para alim ulama dan juga ilmuwan-ilmuwan untuk mencari penjelasan tentang hiburan-hiburan yang dibenarkan. Hiburan berlandaskan Islam akan dapat dilahirkan, seterusnya mendapat keberatan Allah Subhanahu Taala. Jadi setakat itu sahajalah video daripada kumpulan kami. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Taala dan apa yang kurang itu merupakan kelemahan kami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.